Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, bertemu lagi di tahun baru 2021 dengan PDPR lagi. Ingat dah habis, but we still continue with the PDPR. So, cikgu nak mulakan topik biodiversity tingkatan 2, which is the first chapter in Form 2. So, bagi siapa yang tak ada lagi buku teks, actually you can Google, alright, you just type science textbook Form 2 and then ada banyak link untuk pergi ke buku teks and then you can choose mana-mana one of the link and then you can view. So today, ready ya? Jangan risau, cikgu akan sediakan nota yang sangat simple sepanjang video ni untuk memudahkan you guys untuk memahami topik ini. So we go to the first chapter in Form 2, which is biodiversity. Hi, welcome to everyone. Okay, biodiversity. When we talk about bio adalah benda hidup, living things. Contoh animal, plants, microorganism, semua ini benda hidup, betul? Mereka ini dikenali sebagai bio. Well, diversity. Apa dia diversity? Diversity adalah kepelbagaian, macam-macam, variety, so that is a diversity. Bila kita combinekan biodiversity, ia membawa maksud diversity of organisms, di mana organisms ini terdiri daripada microorganisms, animals and plants. Alright. You all tahu tak bahawa Malaysia is actually one out of 20 mega biodiversity countries. Okay, kita adalah salah satu negara yang ada mega biodiversity. Bila cakap mega ni besar, million, banyak spesies yang pelbagai dekat Malaysia ni. So Malaysia is one out of the 20 countries in the world. Alright, kita ada mega biodiversities. Ada juga negara lain, alright, negara lain seperti Australia, China, India, Brazil, Mexico, Madagascar. Pernah dengarkan semua ni? Mereka juga adalah negara mega biodiversity. Selain daripada itu, kita ada Ecuador, Indonesia, Philippines, semua itu negara biodiversity. So Malaysia bertuah lah, alright. Kita one out of the 20 in the world. Okay. So now, kenapa pentingnya? Kenapa kita perlu belajar biodiversity dan apa pentingnya biodiversity ni? Bila cakap biodiversity, sentiasa kena ingat dalam kepala you, microorganism, animal, plant. Apa kepentingan mereka semua ni? Apa kepentingan adanya banyak species of plant, banyak species of animal? Ada kepentingannya kepada kehidupan kita. The importance of the biodiversity, the first one is a source of food. Kita kena makan, betul? Tak makan lapang. Bila lapang tak ada tenaga nak buat kerja, tak boleh. So, the importance of the biodiversity, ada pelbagai spesies kan, pelbagai jenis sayur, pelbagai jenis makanan, protein kan. So, dia adalah sebagai satu a source of food. Katakanlah dalam kehidupan kita ni tak ada diversity, tak ada kepelbagaian. Sayur ada sayur bayam aja. Ikan ada ikan termenung saja. Bosannya hidup kita, betul? Kita ada macam-macam ikan, kita ada macam-macam sayur. So, boleh buat macam-macam menu yang sedap. Alright? So, the first importance of biodiversity is a source of food. Yang kedua is a recreation. Dah lama dah tak pergi recreation. Ya Allah, rindunya nak pergi recreation kan? Nak pergi pantai, nak pergi air terjun. So, kepentingan kepelbagaian, alright, biodiversity juga sebagai satu tempat beriadah, recreation. The third important system medicine, perubatan. Selain daripada perubatan, juga daripada kosmetik. Kita nak buat kosmetik pun perlu ada sumber-sumber biodiversity. Alright, tahu tak zaman dahulu nak buat lipstick kan? Nak buat lipstick, nak buat eyeshadow, right? Buat pipi merah pakai batu-batuan yang berwarna. Alright, dan juga sebagai salah satu sumber medicine, perubatan. Alright, kalau masyarakat Melayu kan banyak macam kalau berpantang, banyak makan herba-herba, right? Itu semualah, alright, source of medicine. Kemudian selain daripada itu, importance yang seterusnya in education. Macam apa yang cikgu sedang buat sekarang ni? Cikgu sedang educate korang, alright, untuk belajar tentang biodiversity.
biodiversity. And then ada juga research yang berkaitan dengan animal, plants, alright, and microorganisms, semua under education. And then the fifth importance is raw material for industry. Alright, raw material for industry, bukan of industry pun boleh lah. Alright, raw material for industries, contohnya macam nak buat perabot, alright, furniture. Alright, nak buat perabot kita kena ada raw material, contohnya nak ada kayu. So mana sumber kayu tu? Biodiversity, plants. Alright, kemudian number 6 is a nature balance, keseimbangan alam. Keseimbangan alam sekitar. Kita tahu haiwan apabila dia mati, dia akan menjadi bangkai, and then dia akan ada nutrien diserap dalam tanah. So all the cycles akan goes together. Kemudian nature balance ni juga contohnya cikgu ambil bee kan, lebah. Dia hinggap dekat pokok bunga. So dia akan bertindak sebagai pollination agent. So itulah tadi 6 importance of biodiversity. The first one is a source of food, recreation, medicine. The number 4 is education, raw material of industry, and nature balance. Alright. Dalam keadaan kehidupan seharian sekarang, semestinya kita kena manage biodiversity kita. Katakanlah tadi kan, katakan the importance of biodiversity is to provide raw materials for industries. Katakanlah kita hari ni semua orang pergi tebang pokok balak untuk buat meja. At one time, definitely pokok balak tu akan extinct, akan pupus. Sebab itulah pentingnya kita untuk manage our biodiversity very well. Kita kena ada effective biodiversity management. Alright, salah satu cara untuk kita manage kita punya biodiversity adalah by banning murder of endemic animals and plant. Alright, kita kena ban. Alright, kita kena ban pembunuhan haiwan-haiwan yang terancam ni. What is endemic species? Ini satu benda baru to you. Alright, endemic species is a species that live in groups in limited habitats at a particular location. Alright, haiwan itu, spesies itu hanya duduk di satu-satu tempat, di habitat di beberapa tempat. Dia hanya tempat tu saja dapat spesies tu. Contoh kita ambil di Malaysia, kita ada istimewanya Rafflesia, betul? Rafflesia hanya jumpa dekat sekian-sekian tempat. Harimau Malaya, alright, hanya jumpa di sini. Dan penyu ada tempat dia. So all this is endemic species. So kita kena ban. Cara kita nak conserve biodiversity kita adalah kita kena ban all this murder. Alright, sebab kita tahu dekat sana ada hunter yang suka kepada haiwan-haiwan macam ni. Alright, haiwan eksotik macam ni. Alright, cara yang kedua to manage our biodiversity is by do reforestation. Menanam semula, iaitu perhutanan semula, reforestation. Alright, pokok yang dah ditebang kita kena tanam balik. Alright, seterusnya yang ketiga, alright, kita kena build more centers for the endangered species. Kita kena tubuhkan lebih banyak tempat ataupun pusat-pusat haiwan-haiwan yang terancam. Contoh kalau tak silap cikgu pernah pergi dekat Melaka. Dekat Melaka ada satu pulau orang utan. Di situ dia take care of the orang utan, alright, untuk menjaga spesies di situ. Now, we go to number 4. Establish more forest reserve and national park. Alright, kita kena membangunkan lebih banyak hutan simpan dan juga taman negara. Dekat Penang pun ada satu, alright, taman negara di sebelah Penang. Cikgu tak pernah sampai lagi, tapi ramai yang dah sampai, kata seronok. Alright, teringinlah nak pergi. So, and number 5, alright, kita kena controlling extensive fishing. Alright, kita kena control, alright, fishing. Kita kena tak boleh pakai trawlers. Okay, kita ada trawlers kan, tak boleh pakai trawlers. Trawlers tu macam pukat lah. Alright, pukat yang dia ambil ikan banyak-banyak. So itu semua tak boleh lah. Alright, dia akan mengancam spesies-spesies ikan. So that's it. Habis untuk biodiversity. Alright, ada 3 benda penting dekat sini. What is biodiversity? The importance of biodiversity. And yang ketiga, how to manage biodiversity. Hope video cikgu membantu. Bye. Assalamualaikum.